dah bunyi apa? Bunyi ada apa orang jual roti ke apa bunyi. Okey, so boleh mute kan. So kita punya speaker semua mute Okey, sebelum sebab saya nak beritahu pasal yang kedatangan ni semua, tapi sebab ramai tak masuk lagi, saya nanti dah beritahu. Okey. Sebab nak update pasal admin lah, pasal admin punya tugasan. Bukan admin punya tugasan, tentang bahagian admin lah. Sebab ramai tak masuk lagi, so nanti agak-agak habis kelas nanti boleh saya beritahu lah. Sebab no point kalau cakap sekarang pun orang tak masuk lagi. Okay, so sekarang ni kita just nak revise balik. Okay, perempuan, saya nak apa yang saya sebut ni perempuan just fikir kat minda saja. Jangan tengok buku, jangan tak payah apa-apa. Banyak apa yang saya sebut perempuan cuba follow, boleh ikut tak apa yang saya nak sebut ni. Perempuan boleh bayangkan tak apa yang saya cakap tu. Okay. Okay, masa kita belajar, kan kita dah tambah satu slot. Cara sebut minggu ini. Kan ada satu slot yang kita tambahkan. Dah 2 kali dah 2 minggu dah kita ada benda tu. Sebab apa ada benda slot yang walaupun sikit tapi dia sangat penting. Sebab apa? Bila reality kita baca Quran, itulah kesalahan yang kita selalu buat. Dan ingat bila kesalahan dalam Quran, bila kita ada buat kesalahan yang tu, apa yang, kalau mungkin terlibat dengan diri kita lah, kalau ada kesalahan yang cara sebut minggu ni tu, ada kesalahan tu, kita mesti kena praktis sampai dapat yang betul. Dia tak boleh rasa macam tak boleh tu, tak boleh tu dah lah, tak boleh. Sebab Quran kalau tak boleh, usaha sampai boleh. Sampai kita mati pun kalau benda tu tak boleh, kita buat juga. Sebab Allah tahu usaha kita banyak mana. Dan kita tak boleh buat keputusan atas diri kita sendiri. Bila benda tu tak boleh, tak apalah, boleh dah tu. Kita pula yang buat. Sebenarnya tak boleh. Kita tak boleh buat atas keputusan diri kita sendiri yang kata benda tu kalau kita rasa susah, kita rasa macam tak apa, lebih kurang je lah. Susah nak sebab huruf dot tu, tak apalah, lebih kurang tak boleh. Quran bukan lebih kurang. Quran nak sebiji macam mana bunyi, itulah kita kena buat. Sebab tu kita belajar tajwid, supaya kita tak nak berlaku penyelewengan. Kita nak berlaku apa yang Rasulullah sebut macam ni, kita nak sebut cara lain. Dan kita nak berpegang benda yang kita sebut lain, salah tu pula. Ingat kita ni di akhir zaman, di mana orang penyelewengan Al-Quran macam-macam ada, menipu lah apa semua ada. Yang mengajar dalam internet ni pun sekarang kan banyak online-online ni semua. Pun perempuan, kalau perempuan tak ada ilmu, perempuan akan belajar benda yang mungkin orang tu ajar salah pun akan terima je. Banyak aja yang cara pengajaran yang tak betul. Kalau perempuan ada ilmu, perempuan boleh dapat bezakan, rupanya bukan macam ni, rupanya bukan macam tu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita semua kelas kita masuk segala benda orang ajar pun kita terima dalam WhatsApp ke, Telegram, apa benda semua kita terima dan kita pun tanpa faham apa-apa kita main forward apa benda. Rupanya benda yang kita forward ke yang kita belajar tu punya salah. Sebab tu kita nak belajar, make sure benda yang betul. Jangan macam mengikut suka hati lah kan, tentang tak boleh. Sebab tu kita sendiri tu kena belajar. Kalau rasa part tu susah, contoh macam kita dah belajar awal yang saya sebut minggu ni yang pertama tu. Huruf yang istiqlaq dengan huruf istifal sebelah-sebelah. Dia memang susah. Kalaupun susah, kita kena praktis lah. Kalau kita huruf yang kita memang tahu dah huruf yang rendah, senang akan termakan huruf yang tebal, yang tinggi tu. Huruf istifal sebelah yang istiqlaq. Garanti yang istifal yang rendah tu, dia akan terikut yang istiqlaq yang tebal tu. Sebab dia jadi tinggi. Tak elok-elok benda tu huruf ta, sebab kalau sebulan dia tu to, dia pun akan jadi to juga. Elok ta to jadi to. Dia bunyi tu sama. Sebab tu benda tu kita kena kawal. Sebab kita dah belajar sifat huruf, so kita kena tahu siapa yang rendah, siapa yang tinggi. Itu kan disiplin lah. Sebab benda dah duduk sebelah-sebelah, kita kena kontrol. Ini dia rendah, yang ni dia tinggi. So kita kena kontrol. Sebab tu Quran dia memang very disiplin. Kalau benda tu, dia memang sharp macam tu je. Dia tak boleh agak-agak lebih kurang sengit ke tepi, sengit ke tengah. Tengok kita dah baca minggu lepas. Apabila kita salah cara nak kita punya udara tu, lidah kita pergi sengit ke tepi, elok sebutan tu ifak untuk shin, ifak untuk jim, dia jadi pergi ke ya. Kadang sama ada orang perasan ke tak perasan, itulah keadaan dia. Sebab apa bunyi dengung untuk shin, dia dah pergi ke melencong ke ya. Sebab apa ya, jim, shin, tiga-tiga tu duduk tempat yang sama. Makhraj yang sama, beza sifat saja. Tapi bila kita tak reti nak kontrol udara yang keluar tu, dia sepatutnya terus pergi ke makhraj shin. Apa yang jadi, dia pergi dia corner ke ya dulu, baru nak sampai ke shin. So memang salah, tak boleh. So kita tak boleh terima. So bila kalau kita ada masalah tu, kita belajar minggu lepas, macam contoh ifak tu, so jangan buat. Kalau kita, ataupun kita mungkin tak perasan tapi orang tegur, maksud tak lelaki ke, ataupun kita cek bacaan dengan siapa pun, tiba kita pernah ditegur. Bunyi sebutan tu macam bunyi ya. So mesti kena repair. Tak boleh macam, tak apalah, itu sekali je, nanti lain kali saya buat lagi. Setengah orang, bila kita buat latihan, dia akan cakap, nantilah saya cuba. Dia pula boleh cakap nanti saya cuba.
Awak tu kena buat sekarang, bukan tunggu nanti cuba. Itu benda tu macam itulah. Bila pelajar zaman sekarang, dia boleh query balik. Kita dah suruh buat macam ni, dia pula macam bagi alasan macam-macam alasan. Dia tak nak buat benda yang dia sepatut buat. Itu bila dia tak buat pembetulan, dia akan kekal macam tu je lah. Dia belajar dengan 10 guru mana pun, dia akan buat salah yang sama juga. Tetap juga bunyi shin, dia akan pergi ke ya. Asal nak sebut jim, dia akan pergi ke ya. So tak boleh. Shin lah shin, ya adalah ya. Kalau shin tu nak pergi ke ya, kenapa shin tu tak masuklah sekali ke idgham al-gunah tu, kenapa dia tak pergi kat situ? Kenapa nak masukkan dia dalam kategori ifak? Sebab tu mestilah ada perbezaan. So Bapak kena tahu bila kita belajar tajwid, memang kalau kita selama ni ada part-part yang kita susah, kita kena kita kena praktis lah bagi dapat yang betul, bagi dapat jadi lancar, bagi tak ada tersangkut-sangkut. Kalau macam minggu lepas kan kita belajar bab sabdu, cara sebut minggu ni yang sabdu. Sabdu tu pula jangan masuk tersekat macam dia tersedu-sedu kan. Yar dia ruk macam tu, dia macam tersangkut-sangkut. Mesti mir rabbihim, kan masuk sekali mir rabbihim, jangan mir rabbihim, dia macam tersangkut-sangkut. Semua huruf bersabdu dia mesti masuk dengan lancar sebab dia huruf yang double. Tapi kalau kita terputus-putus, dia jadi salah lah. Sebab apa? Kita sedang baca, bukan kita berhenti. Kalau kita nak berhenti, boleh kita akan bunyikan keadaan yang tekanan yang kuat ke apa. Tapi kalau kita sedang baca, dia akan masuk dengan lancar. Sebab itu benda tu orang selalu buat. So, bila selalu buat, kena repair. Dan kalau kita tak buat pun, kita kena tahu ilmu tu supaya kalau kita dengar orang lain baca, beritahu kita tak boleh baca macam tu. Dia untuk sabdu mesti masuk dengan lancar. Jangan tersangkut-sangkut. Sebab dia bukan huruf yang putus. Dia huruf yang sama, kan double kan. Okey, itu adalah cara sebut minggu ni yang kita belajar yang 2 minggu lepas lah. Okey. So minggu ni, bila kita dah buat contoh yang pembetulan cara sebut minggu ni, tinggi rendah, sifat silap, lepas tu kita beri tekanan jangan tersedu pada sabdu. So semua tu mesti dah kena repair. Jangan duk tunggu-tunggu, nantilah minggu depan dah belajar, nantilah minggu depan nak praktis, tak boleh. Sebab nanti makin hari dia akan makin bertambah. Kalau kita tak repair dia sekarang, macam mana kita nak baca Quran duk sangkut benda yang sama? So tak boleh. Minggu yang kita suruh repair, terus repair. Kalau ada masalah tu lah. Kalau tak ada pun, kita kena perbaiki juga, kita kena lebih aware. Kalau orang baca pun kita tahu, rupanya tak boleh macam tu. Bahan ni mungkin kita ingat, tak apalah kalau orang baca ni tu sebenarnya tak boleh. Baca tersedu-sedu, memang tak boleh. Dia mesti baca dengan lancar. Okay? So minggu ni, cara sebut minggu ni, nak share tentang dah nampak? Ada Ustazah. Okey, background warna purple ni. Okey, cara sebut minggu ni. So hari ni kita sebut pasal beri sedikit tekanan, jika tidak ia akan tenggelam dan hilang. Apa benda tu? Beri sedikit tekanan, jika tidak ia akan tenggelam dan hilang. Kedudukannya yang jauh itu di kategori al-halq, menyebabkan ia mudah ditinggalkan. Okey, siapa dia sebenar tu? Apa problem kita minggu ni? Okey, minggu ni kita tengok. Okay. Kesan negatif kalau kita tinggalkan benda ni, kalau kita buat apa yang kesalahan ni, apa yang akan berlaku? Tekanan yang lemah akan menyebabkan berlakunya penambahan huruf tanpa sedar. Bila rasuah kata-kata wallahi tidak ada dalam saya. Mute siapa yang speaker on tu. Okey. Kita kata apa? Okey, beri tekanan tu siapa tu yang kita kena beri tekanan pada huruf hamzah dengan huruf ha. Kita dah tahu hamzah dengan ha makhraj daripada al-haq dan level yang paling bawah. Okey. Bila dia paling bawah, bila kita baca nanti kita selalu tertinggal dia. Bila kita tak tekan kat dia, kita selalu tertinggal. Okey. Apa dia maksudkan kita tertinggal tu? Okey. Okey, kita tengok apa kesan negatif dia. Tekanan yang lemah akan menyebabkan berlakunya penambahan huruf tanpa sedar. Itu kalau kita tak tekan, kata apa kita tekan tu macam tekan lebih kurang aja, dia akan menyebabkan berlakunya penambahan huruf tanpa sedar. Lepas tu manakala jika tidak memberi apa-apa tekanan, maknanya kita biasa je, ia akan menyebabkan sebutannya hilang. Okey. Apa yang kita kena buat? Kita kena kekalkan sifat syiddah yang ada padanya secara dengan putus bunyi. Syiddah tu sifat dia kan putus, dia macam bunyi dia putus kan. Okey. Pada huruf hamzah ni, ini selalu kita jumpa orang baca. Ni contoh kalimah yang kita ambil yang bila ada hamzah yang sukun. Hamzah sukun, hamzah sukun.
Hamzah sukun. Apa yang berlaku? Orang tak tekan, tak bagi tekanan. Sebab tu kata beri tekanan. Jika tidak, ia akan tenggelam. Yang tenggelam itulah hamzah ni lah. Kalau kita tak tekan dia akan tenggelam. Apa yang berlaku? Bila orang baca allazi tumina amanatah, allazi tumina amanatah, allazi tumina, allazi tu, hamzah tu mana? Mana pergi hamzah tu? Bila tak bagi tekanan, itu berarti hamzah tu hilang. Allazi tumina. Dia tak tekan sama ada dia tak tahu nak bunyi macam mana ataupun dia tak tahulah apa fungsi hamzah kat sini. Dia tak pakai ke apa benda. So dia akan baca allazi tumina amanatah. So mana pergi hamzah? Dah terang dia jadi hilang terus. So satu huruf pun kita dah tahu tak boleh hilang, satu huruf pun tak boleh tambah. Sebab tu kita kena bagi tekanan pada dia. Tekan dia barulah muncul hamzah tu. Allazi tumina amanatah. Allazi. Sifat syiddah, putus. Allazi tumina amanatah. Lagi satu kesalahan orang baca allazi tumina, allazi tumina, ada kat situ. Kenapa jadi macam tu? Sebab baca meleweh, baca melerit, baca macam bunyi malas, bunyi baca tu malas. Allazi tumina, tumina kat situ. Kan dah berbunyi macam pertambahan huruf macam seolah macam ada huruf i kat situ. Allazi tumina. Maksudnya dia bagi tekanan yang lemah. Dia tekan tapi lemah. Allazi tumina. Ataupun allazi. Dah jadi ain. Itu dah melampau sangat. Bunyi dia terlampau kuat. Allazi tumina. Zi'a. Itu semua salah. Jangan anggap-anggap kata, tak apalah lebih kurang bolehlah tu. Jangan mana-mana yang cakap boleh-boleh lah tu. Sebab bunyi dia bukan macam tu. Dia mesti tekan pada hamzah. Bila kita tak tekan, dia terus hilang. Ataupun kalau tekan lemah lebih kurang aja, dia akan jadi huruf yang bertambah. Kalau tekan over sangat pun, dia akan jadi huruf ain. Dan tu tukar hamzah dengan ain. Hamzah bawah, ain atas ni. Bila kita suruh sebut huruf ain, tak kerti sebut. Tapi bila suruh jadi hamzah, dia jadi ain. Kenapa jadi macam tu? Maknanya dah confused. Atas ke bawah ke mana, satu tak tahu. Tapi tak boleh baca macam tu. So mesti beri tekanan. Jika tidak, ia tenggelam. Memang tenggelam pun. Mana-mana jadi tu hilang. Allazi tumina. Allazi tumina. Itu hilang. Kalau dia macam nak tenggelam ni. Allazi tumina. Dah macam tu pula. Dia mesti allazi. Tengah-tengah bunyi hamzah. Dan dia pun syiddah. Jangan ada ekor-ekor bunyi. Ada kat belakang. Tak mau. Dia mesti putus. Allazi tumina. Allazi. Putus. Tak ada bunyi apa-apa dah lepas tu. Putus. Tumina. Allazi tumina. Itu cara nak baca. Bila hamzah sukun, banyak orang suka macam itulah perangai tu. Jenis macam, jenis tak aware ke ataupun dia tahu ada hamzah tapi dia tak tahu nak bunyikan macam mana ke. Sebab jenis talaki pun tak bertalaki. Dia main baca ikut dan suka hati je. Itu dia jadinya. Dia akan menghilangkan huruf atau ditambahkan huruf atau over sangat. Okey. Kalau contoh yang ni. Ilal hudatina. Ini saya sebut yang salah. Benda yang reti orang buat. Jangan buat benda macam tu. Ilal hudatina. Tentu hamzah tu hilang. Kalau jenis yang lembab pula, jenis baca yang leweh tu. Ilal hudatina. Ilal hudatina. Da'a. Kat sini ada bunyi Kenapa Dia menambah-nambah. Sebab baca mau melewet. Baca meleweh macam malas baca. Ilal hudatina. Ataupun ilal huda'atina. Itu dah lebih jadi ain pula. Tak boleh, itu semua salah. Mesti baca dengan cara sifat dia lah. Ilal huda'tina. Ilal huda'tina. Tapi jangan berhenti lama pula sebab dia akan jadi saktah pula. Untuk jelaskan sifat dia satu hakat tu. Ilal huda'tina. Jangan huda'atina. Semua tu salah. Jangan baca macam tu, beri tekanan. Kalau contoh ni. Faddaratum fiha. Ini pun orang tak tahu nak baca macam mana. Dia tengok macam pelik je bentuk ni. Dia pun rasa macam pelik. Tak payah baca lah. Dia langgar terus je. Dah lambat pula sukun. Macam tak ada fungsi ke apa. Faddaratum fiha. Faddaratum fiha. Fiha. Semua dia pergi hamzah. Nampak boleh mana-mana buang sendiri. Tak boleh. Dia mesti ataupun jangan faddaratum fiha. Ra'atum.
ra'atum. Ada ke sini. Sebab apa? Baca meleweh. Nak baca Quran, baca dengan disiplin. Jangan baca macam tongkat dagu, baca macam mengantuk-mengantuk. Kalau mengantuk, pergi tidur. Kalau rasa mengantuk, rasa dah menguap-nguap banyak kali, rasa lapar ke apa, pergi makan, pergi tidur ke apa. Jangan benda yang kita tak selesa, kita time tu nak baca Quran. Itu bolehlah baca cincai-cincai. Bila kita baca cincai, kita ataupun kita dah mengantuk, kita baca nak cepat. Nak cepat habis semua langgar. Mana dengung-dengung pun kita potong-potong pendek. Yang satu harakat pun dia jadi setengah harakat. Semua salah. Kenapa kita nak sengaja nak buat diri tu buat salah? Rasa tak mampu nak baca time tu, tinggal tutup. Pergilah rehat dulu ke, tidur ke, mandi ke apa benda nak buat tu. Dah selesa, dah segar, baru baca Quran. Jangan buat baca Quran tu pada baca macam tu. Tak boleh buat macam tu. Sangat salah, tak ada adab dengan Quran. So baca, biar baca betul-betul. Sebab perempuan dah ada ilmu. Yang perempuan yang saya tegur ni pun sebabnya jenis dalam tak lelaki pun. Dan kalau di luar tak lelaki pun sama. Sebab benda ni, kata kesalahan universal. Orang-orang buat, semua orang buat. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak buat perubahan lah. Sebab tu kita belajar supaya kita berubah. Jangan buat benda yang sama. Dah bertahun-tahun kita baca tanpa semakkan, takkan kita dah ada ilmu, kita pun nak maintain macam tu. Bila ilmu yang berkat, dapat sikit terus dapat. Dia akan terus berubah. Okay? So bunyi dia, fadara'tum fiha. Fadara'tum fiha. Ra'tum. Ya, ra'atum. Kau bunyi malas. Bunyi orang malas baca. Ra'atum. Ataupun ra'tum. Ra'. Bila tekan terlampau, dia jadi bagi ain. Ra'tum. Pun salah, tak boleh. Fadara'tum fiha. Itu bunyi dia. Kita kena baca macam tu. Itu cara bunyi dia. Okay, yang ni. Wa yasfiku dima. Mana pergi Hamzah? Wa yasfiku dima. Ini banyak juga orang baca. Dia nak berhenti. Dia macam tak tahu, tak menyempat-nyempat nak berhenti ke apa. Hamzah pun dah hilang dah. Wa yasfiku dima. Dima. Ni Hamzah ni mana pergi? Kenapa boleh hilangkan dia pula? Sebab tu kena beri tekanan. Kalau tak Hamzah tu hilang atau dia pun tenggelam. Wa yasfiku dima. Jangan dima. Itu over. Itu dah lebih sangat pula. Dima. Itu pun tak boleh. Itu benda bunyi-bunyi yang tak ada kena-mena pun. Sifat Hamzah yang asal. Back to basic. I, U. Itu yang basic dia. So bila kita nak baca, apply yang sama je. Dia takkan berubah. Bunyi tetap sama. Sebab tu bapa kena ingat bunyi dia. Kalau bunyi dia lah sampai satu Quran tu. Bunyi dia. Jangan dia ada tiba I. Bunyi berubah-ubah tak boleh. Dia tetap satu identiti, satu bunyi saja. Wa yasfiku dima. Baru kita tekan, nampaklah Hamzah tu muncul. Kalau tak, wa yasfiku dima. Mana Hamzah? Dia hilang terus. So tak boleh. So jangan over, jangan lemah sangat. Dia mesti betul-betul ngam-ngam. Sebab tu Quran dia memang, itu dengan dia, apa kata, sukatan yang dah tepat dah. Tak boleh nak, lebih kurang. Okay. Ini contoh lagi Hamzah. Sebab kalau kita tak tegur benda ni, no point perempuan belajar tajwid, buat apa bengkel setiap minggu. Belajar tapi benda yang sepatut repair, tak repair pun, baca sama je. So jangan nak kalut sangat, nak kejar-kejar syllabus, baca hancur semua, tak nak. Baca mesti betul. Sebab itu tujuan nak buat bengkel pun, perempuan boleh baca dengan betul. Okey, ni lagi sekali, ni lagi contoh untuk Hamzah. Aware, bila Hamzah, jelaskan bunyi dia. Jangan lewe-lewe, jangan tak nak disebut tu. Watakuluna. Mana Hamzah? Atau watakuluna. Lewe-lewe. Dia nak pergi ke kaf ni, mungkin nak fikir ni huruf apa ke apa. So suara tu melirit. Watakulu. Tak dah jadi tambah ada pula. Watakuluna. Sebiji-sebiji kena keluar. Macam ni. Ini apa hukum ni? Kita dah belajar. Mim mati ada bim kecil ni. Macam ada mim ni ada hukum dia iklab. Sebila iklab, kemaskan bunyi dengung tu dulu. Settlekan dengung yang sempurna dulu. Jangan nak cepat-cepat. Ambil. Dengung pun tak sempat. Kadang-kadang satu lagi kita punya perangai. Bila kita tegur satu kesalahan, contohlah. Okey, baca-baca. Okey, awak tak tekan dekat Hamzah, tekan Hamzah. Okey. Dia nak buat tekan Hamzah, dia buat salah lain pula. Dia tak dengung pula dekat iklab. Padahal tadi dia dah dengung elok dah. Buat kesalahan dekat Hamzah. Buat pembetulan pada Hamzah. Okey, nak betulkan balik.
Dia nak repair yang ni dia salah. Itu menunjukkan memang tak fokus. Kita bila nak repair, mestilah kena benda yang sama. Kalau salah satu, so kita baca satu je lagi nak repair. Ini salah satu, kita nak repair balik 2-3 benda yang salah yang lain. Sebab apa? Kita duk fokus benda yang kita nak repair tu, yang lain tu semua jadi kelang kabut balik. Sebab tu bila nak baca, jangan Quran, jangan kelang kabut. Baca, tarik nafas, baca sebiji-sebiji. Itulah Quran. Siapa kata baca Quran suruh baca speed? Siapa suruh? Tak ada siapa suruh pun. Kalau kita nak baca speed sekalipun, kita punya tajwid, kita punya makhraj sifat tu memang mantap fasih betul. Baru boleh nak speed pun. Tapi kalau takat baru nak belajar macam ni, tiba nak speed, no point. Tak payah. Buat salah yang banyak lagi bertambah-tambah banyak. So kalau macam ni, dengung dulu. Bihum. Dengung sempurna, lama. Ini tak sempat ambihum. Ambihum. Apa hal tu? Bihum. Bihum. Elok-elok dengung dah. Hamzah dia pula. Bihum. Bihum. Ataupun hamzah hilang terus. Bihum. Tapi hamzah hilang terus ni jarang. Tapi jadi over tu ada huruf tambah tu selalu. Bihum. Dia macam lirik tu kan. Tak boleh. Salah. Tak boleh baca macam tu. Bihum. Bihum. Bila kita baca sebiji-sebiji itu tunjukkan kita aware, kita fokus dan memang kita bersungguh nak sebut. Ini kita baca macam suka hati lah nak baca, nak cepat masa pukul berapa nak cepat-cepat macam tu kan. Itu dah jadinya. Kalau ini syi'tu okey. Syi'tuma. Kalau tak tekan syi'tuma, syi'tuma. Tapi biasa hamzah ni yang tak tekan kalau duduk kat ujung macam tadi kan. Yang kat ujung. Dima. Kalau biasa kita jumpa orang tak tekan bila dia ujung. Yang tengah-tengah dia suka huruf yang tambah. Syi'tuma. Syi'tuma. Kalau duduk tengah ni selalu berlaku yang penambahan bunyi. Jadi tekanan yang lemah aja. Syi'tuma. Dia tak tekan pun. Tekan macam tu je sambil lalu. Sebabnya kan kokolah pun. Kata dia sugra pun. Tak ada. Ni kan hamzah. Dia sifat syidah. Syi'tuma. Syi'tum. Syi'tum. Itu semua salah-salah. Jangan buat benda yang salah. Okay, ini lagi contoh untuk hamzah. Sebab benda ni dah banyak sangat orang buat. So jangan buat lagi. Kalau kita sendiri ada buat macam tu, jangan buat. Kalau kita tak buat, okey. Tapi make sure orang lain kita dengar ke, kita bantu orang belajar ke apa, jangan buat. Okey. Macam ni. Kada bi ali fir'aun. Kada. Itu bunyi dia. Kada putus. Kada bi ali fir'aun. Kada salah. Kada salah. Kada putus bunyi. Yang ni nabi ibadi. Nabi putus bunyi. Nabi ibadi. Nabi ibadi. Nanti ni ini pun jadi, ini ain, dia pun akan jadi hamzah juga. Nabi ibadi. Bunyi dia melirit aja. Sebab ain sempit. Dia agak keras sikit bunyi dia. Hamzah ni dia agak terbuka. Nabi. Tapi dia putus. Nabi ibadi. Nabi ibadi. Nabi ibadi. Kita dengar pun macam orang ni malas ke apa ni. Yang ni. Nabi-hum. Nabi wa nabi-hum. Wa nabi-hum. Wa nabi-hum. Wa ba pun tak tekan. Hamzah pun ada tambah-tambah bunyi. Semua salah. Nampak je pendek. Tapi banyak nak kontrol tu. Wa nabi-hum. Wa nabi-hum. So bunyi-bunyi ni semua kena praktis. Kalau kita rasa macam selama hari ni duduk lerit-lerit, tak boleh. Mesti kena putus bunyi. Okay, satu lagi huruf ha. Ha pun problem juga. Ha ni lebih pada kalau dia ada baris ni orang pun selalu tinggal. Tak sempat. Kenapa tak dengar? Sebab kita tak bagi dia satu harakat. Kita begini baca nak cepat je. Contoh, kita fokus pada ha. Okay, kat sini ada ha. Kita tandakan merah. Ni ha baris bawah. Ha baris depan. Ha baris depan. Ha baris atas. Ha ni semua. Kalau kita tengok apa yang berlaku, tekanan yang lemah akan menyebabkan berlakunya penambahan huruf atau tukar huruf sama dah tadi punya fungsi tu. Manakala jika tidak memberi apa-apa tekanan, ia akan menyebabkan sebutannya hilang. Ini sifat khafak. Ha kan ada sifat khafak tu. Yang dia perlukan huruf lain yang support dia. Baru dia tu keluar. Kalau tak ada siapa sebelah dia, dia susah nak keluar. Sebab dia kan jauh. Bila dia jauh senang huruf hamzah dengan ha tu nak ditinggalkan sebab dia jauh.
Kata huruf semua area lisan, tiba satu tu dekat ha. So dia kan jauh tu, bila jauh tu yang orang macam tinggalkan dia. Lepas tu tak boleh. Nak elakkan bila kita tertinggal dia, kita kena beri tekanan lah, baru dia naik balik, baru kita nampak dia. Kekalkan sifat rohawah yang ada padanya ketika sukun. Lepaskan angin yang panjang dan terbuka, bukan dipendekkan dan putus. Okey, yang ha punya cerita pula, macam Hamzah tadi, dia kan kena putus bunyi. Syi'tum, bunyi putus kan, jangan syi'tum, tak mau. Yang ha ni pula, kita kena tekan dia bila dia kan ada baris. Alaihi sabra, alaihi. Bila orang tak tekan, alaihi sabra, alaihi sabra, alaihi. Ha ni elok-elok ha, dia akan jadi hamzah. Alaihi sabra. Kita baca macam tu. Dia tak bunyi alaihi. Ha, hi, hu. Itu bunyi dia. Alaihi sabra. Beri tekanan pada ha, baru dia timbul. Alaihi sabra. Alaihi sabra. Hi. Baru nampak. Kalau tak tekan, alaihi sabra. Alaihi sabra. Dia seolah macam ha tu dah bunyi macam bunyi hamzah. Alaihi sabra, alaihi, sebenarnya alaihi. Ini selalu juga orang buat. Dia perasan ke tak perasan, tapi kalau kita bagi tegur pun, dia duk buat benda yang sama juga. Maknanya dia tak aware. Mungkin dia tak ambil perhatian benda yang ditegur tu. Lagi satu yang famous sangat, surah Ikhlas ni lah. Qul huwallahu ahad. Ini selalu orang tinggal. Ni satu lagi. Ha, dua-dua ha ni. Merah ni. Dua-dua merah. Ini pun ada satu merah. Yang orang akan tinggal. Dia tak bunyi hu, bunyi u. Bunyi macam you. Kalau you, kalau kita, kalau huruf ijaiyah ni macam hamzah, hamzah pada depan. Qul huwallahu ahad. U-a. Ini jadi u, sini pun jadi u. Qul huwallahu ahad. Yang famous inilah. Ini mungkin dia boleh kontrol. Qul hu. Jauh, dia punya dia dah settle lam, dia boleh pergi ke ha. Qul huwallahu. Nak naik ke atas tu, dari bawah ni kan area sama. Qul hu ahad. Dia ke u ahad. Dia kat sini jadi u. Jadi dah tukar huruf. So tak boleh. Sebab tu kena baca satu-satu. Qul huwallahu ahad. Jelaskan ha. Dua-dua ni ha. Kena jelaskan. Kalau tak dia hilang. Kalau dia tak hilang pun dia ada tapi huruf dah tertukar. Salah lah, mana boleh. Ni huruf ha bukan huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Sebab tu kena tekan. Ni lupa ada satu merah sini. Pun dua-dua ni kena tekan ha ni. Kena tekan. Sebab dia jauh. Bila dah jauh kita lupa. Qaf kat sini. Lam jumpa kat depan ni. Ha bawah balik. Waw dekat bibir. So bila semua dia area macam tu, dia kat bawah dia dah tertinggal. Sebab itulah makhraj huruf ni sangat penting. Kita kena aware. Ini pun sama. Wa huwa allazi. Wa uwallazi. Jadi wa'u. Atau wa wallazi. Dah jadi macam soalan. Dia rasa dia sebut. Tapi sebenarnya dia baca dengan macam sambil lalu je. Sampai tak nampak ha tu. Wa wallazi. Dia sebut wa wallazi. Tapi dia tak sebut dengan hu. Wa huwallazi. Maknanya dia tak sempurnakan satu harakat pada huruf ha. Dia kata wa wallazi. Ataupun wa uwallazi. Itu dia tukar huruf. Dia tukar pada hamzah. Yang satu yang tadi tu, dia rasa dia sebut. Tapi tak cukup harakat. So dia macam soalan macam begini straight je. Wa wallazi. Sedangkan wa huwallazi. So tekan pada ha. Baru nampak dia. Wa huwallazi. Baru nampak ha tu. Kalau tak tekan, wa wallazi. Dan kita pun je baca nak laju je. Habis langgar. Hentam je lah. Baca. So salah, tak boleh. So cerita minggu ni kena beri tekanan pada hamzah dengan huruf ha. Sebab dia jauh. Ha dengan tu kan bawah ni. So bila kita, kalau macam kita lah dah lama duduk jauh tak jumpa, kita pun dah lupa lah orang tu. Padahal dia ada je. Dia tak mati lagi pun, hidup lagi. Tapi sebab kita dah jauh lama tak kontak ke apa, so jadi tertinggal, tak tahu apa cerita. So macam ni lah juga. So apa je nak buat, kita tekan dia baru kita nampakkan ha, nampakkan hamzah tu. Okey, macam ni. Pun sama juga, selalu juga majoriti. Bukan kata majoriti, memang famous lah kesalahan tu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ni huruf ha, bunyi macam hamzah. Ya ayyuhallazina amanu. Ataupun
Ya ayyuhalladzina amanu. Ha tu tak bunyi ha. Ha. Macam tu je. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzi. Bunyi ha tu. So kena tekan dia. Tekan baru nampak oh situ bunyi ha. Sebab apa kalau kita tengok teks mungkin kita tahu lah tu ada ha. Tapi kita dengar orang baca, kita nampak ke ha tu? Ya ayyuhalladzi. Ada tak nampak ha kat situ? Ya ayyuhalladzi. Dia rasa dia sebut. Tapi sebab harakat tu tak cukup. Tak jadi satu, baru setengah ke suku dia dah terus pergi huruf lain. So tak boleh. Beri tekanan baru kita nampak ha tu sebiji. Ya ayyuhalladzina amanu. Kena baca macam tu lah baru nampak oh situ ada ha. So bila kita baca Quran, sama ada kita baca dengan tengok teks, dengan kita baca tak tengok teks pun kita tahu orang tu baca huruf ha ke, baca huruf jim ke, apa benda huruf pun kita boleh tahu. Itu barulah betul. Dan orang boleh tahu kita lah, kita baca kalau kita sebut huruf shin, kita huruf jim ke macam ifak tu kan. Kalau kita tanpa tengok teks, orang ni sebut huruf shin ke huruf jim ke apa. Tapi kalau kita sebut betul-betul, oh dia sebut shin. Dia huruf ya. So memang clear bunyi tu. So, itulah cara baca Quran, kena clear. Sebiji-sebiji tu. Sebab tu kalau tak payah, kalau kita tak sebut sebiji, no point lah belajar makhraj sifat huruf tu. Tak payah belajar lah benda tu. Berapa nak belajar satu-satu. Kalau dah baca pun lebih kurang je. So tak boleh. Itu tujuan kita belajar supaya kita nampak, oh ha, ini hamzah, ini ha pedas, ini ha simpul. Macam kita nampaklah beza tu. Okey. Ini contoh lagi untuk ha. Qul inna hudallahi huwal huda. Ini yang sebutan yang betul lah. Tapi yang salah, Qul inna hudallahi huwal huda. Kalau macam ha yang depan ni, kita mungkin boleh perasan lagi. Inna huda, sebab nun dengan ha jauh. Kita sempat sebut nun dengan jelas dan kita sempat ha dengan jelas. Qul inna, dengung mesti paling sempurna. Ini pun ramai yang culas. Tak sempat dengung apa nak belah je. Baca tak tu dah tu gerak dah. Tak habis dia dengung paling sempurna, max paling tinggi sekali. So sempurnakan dengung dia dulu. Qul inna hudallahi huwal, dekat sini. He who. Kat sini dah selalu yang hu ni dia selalu hilang. He wal huda, wal huda. Ha jadi u ataupun ha tu tak cukup akad hiwal. Inna hudallahi huwal, tekan he huwal huda, baru nampak bunyi ha. Kalau tak dia tenggelam. Tak tenggelam pun dia tukarlah huruf lain pun salah. So semua tak boleh. Banyak ha kat sini. Banyak ha nak kena jaga. Janganlah dia kejap lidah, kejap pergi ke bawah halkum, kejap lidah balik. Mungkin Allah la fajalalah. Lepas tu kan pergi halkum balik. Lepas tu lidah muncung bibir pula. Kan dia gerak turun naik ke situ. So kalau kita tak aware, kita tak tahu makhraj masuk dalam kabut lagi. Sebab tu kita baca pulang kabut. Mute apa ni? Lepas tu ni contoh lagi satu. Uqtuluhu. Maksudnya ada ha. Uqtuluhu aw harriquh. Uqtuluhu. Tekan hu. Uqtuluhu aw. Tak sempat bunyi hu, tak ada bunyi hu pun. Au. Macam bunyi u. Dah lah pendek. Lepas tu nak terus pergi ke hamzah ni. Dia kelang kabut kat situ. Uqtuluhu aw. Dan hu ni bukan suruh baca panjang pun. Tekan saja. Uqtuluhu aw harriquh. Belakang ni ada ha. Sama juga. Ini ha tengah. Ini ha hujung boleh nak berhenti. So kita dah beritahu tadi. Kekalkan sifat rokhawah padanya ketika sukun. Kalau kita berhentikan dia akan jadi sukun. Nak berhenti kan. Lepaskan angin yang panjang dan terbuka. Dia ada sifat angin. Dia ada angin. Rokhawah, hang sifat rokhawah ada angin. Bukan dipendekkan dan terputus. So bila kita nak berhenti. Aw harriquh. Kan ada bunyi ha tu. Aw harriquh. Kan tak sempat angin tak keluar tu dah terus potong pendek. Itu tak tepat bunyi ha. Sebenarnya kita tak sempurnakan sifat pada ha. Ada sifat rokhawah. Sebab tu bila dia sukun, lepaskan angin. Harriquh. Itu bunyi dia. Macam ni. Afwahihim. Inilah lagi semua. Ha bawah ni. So ni semua kena tekan.
afwahihim. Ini kadang ha ni kita boleh sebut yang pertama. Ha yang kedua ni. Hihim. Ataupun yang ini kita tak boleh sebut, ini boleh sebut. Afwahihim ataupun afwahihim. Jadi macam tu. Dia ada kelang kabut kat situ. Sedangkan dua-dua ni ha. Afwahihim. Hihim. So tekanlah pada huruf ha. Afwahihim. Tak tekan afwahihim. Dia akan dua-dua jadi hamzah. Ataupun satu ni jadi hamzah, ni jadi ha. Ini ha, ni hamzah, dia terbalik-terbalik. Dia kan sama level je. Semua sifat je lain. Afwahihim. Kena beri tekanan. Kalau tak, itulah yang berlaku. Salah. Ini salah. Dan kalau dia berhenti, mesti lepas angin. Ini lagi. Contoh untuk ha. Yastahzi'un. Tengok. Bila ha sukun, jadi ha tu ada barisan. Ha, hi, hu tu. So kena tekan bagi dia punya ha ke hi ke apa. Dan kalau dia sukun, kita dah belajar dah pun benda ni. Tapi masih masa terlaki, masih lagi buat benda yang sama, kesalahan yang sama. Lepaskan angin dulu. Bila kita cakap pada orang talaki punya untuk semua, tak kira lah siapa pun talaki kat mana, hala pun baca sendiri ke, tetap ha tu sifat dia bunyi macam tu. Lepaskan angin. Sin pun ada sifat dia angin. Yastahzi'un. Yastahzi'un. Itu bunyi ha. Bunyi dia macam angin yang penat tu. Yastahzi'un. Tapi bila kita baca yastahzi'un, yastahzi'un, tah. Tengok, dia dah putus, mana sifat rohawah dia? Kenapa dia jadi syidah? Dia ha bukan syidah. Kenapa kita baca yastahzi'un? Tah, itu syidah, kita dah putus bunyi. Sekarang dia ha bukan syidah. Ha ada sifat rohawah. Rohawah ada udara, ada suara masih mengalir lagi, masih berjalan lagi bunyi dia. Yastahzi'un. Itu cara nak baca. Bila jumpa ha sukun, itulah bunyi dia. Papa kena ingat. Oh, macam ni bunyi ha sukun. So, semua dalam Quran ha sukun bunyi macam tu. Bukan untuk kataan ni je. Semua yang ha sukun akan bunyi macam tu. Contoh. Al-muqadah. Al-muqadah. Dah. Itu bunyi ha. Kan bila kita berhentikan di sukun, lepaskan angin sifat rohawah yang ada padanya ketika sukun. Angin tu panjang. Angin tu dia lepas panjang. Al-muqadah. Papa sambil buat ni, Papa kena praktis lah. Tapi jangan buka mic lah. Al-muqadah. Itu bunyi dia. So ingat, ha sukun, itu dah bunyi dia. Mungkin Papa selama ni tak buat, mungkin sebab tak pernah dapat bunyi yang betul ke macam mana. Itulah bunyi dia. Bunyi dia macam suara yang penat. Kita penat. Wajah rakum. Wajah. Itu dah bunyi ha. Itulah bunyi sebenar ha sukun. Bukan wajah rokum. Wajah rokum salah. Wajah rokum salah. Itu dah baca syidah. Itu dah cari syidah, putus bunyi. Ha bukan syidah. Ha adalah sifat rokhawah. So pergi balik tengok sifat urut. Kalau rasa selama ini saya baca betul lah. Okay, pergi tengok balik. Awak baca ada sifat rokhawah ke baca sifat syidah? Kalau baca dengan syidah memang salah. Dah confirm salah. Itu bukan sifat dia. Sekarang kita baca Quran, kita belajar tajwid sebab kita nak tahu ni sifat dia lah. Oh, rupanya dia ni ha, ada angin lepas. So kita kena buat angin lepas tu. Sebab tu saya kata, kita belajar teori, bacalah banyak buku apa, guru banyak mana pun, kita boleh, itu tak ada masalah teori. Nak mempraktikkan ni, ini isu dia. Sebab masih lagi ramai orang tak boleh nak sebut. Kenapa tak boleh sebut? Sebab kurang praktis. Ataupun memang tak pernah dengar, baru first time dengar bunyi-bunyi macam tu. Itulah keadaan dia. So sekarang, kalau kita tak pernah buat macam tu, daripada sekarang ilmu dah ada, kena buat. Okay, kena tukar, tak boleh, jangan duduk pada tahap yang sama. Wajah rokum. Itu cara bunyi. So ingat, ha sukun, ha simpul tu, bila dia mati, bunyi dia macam tu. Angin yang lepas. Wa'addadah. Tapi kita tahu, selama hari ni kita baca pun tak ada baca macam tu. Kita baca al-muqadah. Wa'addadah. Memang kita confirm baca macam tu. Dah confirm memang baca macam tu. Tak payah nak kata, tak adalah saya baca tengah mengaut-ngaut. Sebab apa selama hari ni baru ni je pendekatan kita lebih pada rokhawah. Lepaskan angin sebab kita nak upgrade kita punya bacaan. Jangan level sama je. Okay? Walaupun kita sekarang ni PKP online apa benda pun, tapi bacaan kita tu biar kena up to date. Mesti naik level. Okay, yang bawah ni. Aujah rotan hal ha sukun lagi. Yuhlaku illal qawm.
au jahratan hal yuhlaku illal qaum. Itu bunyi ha sukun. So lepas ni bila baca jumpa ha sukun yang simpul ha simpul ni, itu bunyi dia. Jangan au jahrakum yuhlaku, tu salah. Sebab apa? Anda telah baca dengan syiddah. Syiddah bukan sifat dia. Jangan ambil sifat orang lain. Dia ada identiti. So identiti dia bunyi macam tu. Okay. So sebut cara Nabila ni. So cara sebut minggu ni kita fokus pada huruf hamzah dengan huruf ha. Yang mana kalau kita tak beri tekanan pada dua huruf ni, dia akan hilang. Sama dia hilang terus ke, bunyi dia akan macam lebih kurang ke, ataupun ini pun kalau melewet pun sama juga. Wajahrakum, sama je. Dia akan jadi huruf tambah. Yastahzi'una al-muqadah. Dia kalau hujung tak mungkinlah disebab angin tak lepas. Tapi kalau tengah tu, wajahrakum au jahratan yuhlaku. Dia akan bunyi macam tu. So semua tu tak boleh, semua tu salah. Kalau sama hari ni buat, jangan buat lagi. Kena praktis dapatkan sebiji bunyi yang macam yang kita belajar. Okay. Dah habis dah tu pokpad pasal ni. Kita bukan saja-saja pokpad, bukan saja-saja nak cakap nak bising waktu pagi. Memang kena buat perubahan sebab ramai masih buat kesilapan. Walaupun perempuan dah bertahun dia tajwid ke, belajar tajwid kat mana, profesional ke, kelas apa pun. Tapi kalau kita sendiri sebut, nak keluar mulut sendiri tu salah, tetap salah. Kita tak kisah pun perempuan ada buku tajuk banyak mana ke, periksa dapat 100% ke, dapat A ke apa, A+ ke, kita tak kisah pun. Yang penting cuba sebut, betul tak bunyi ha macam tu. Kalau salah, memang salah lah. Sebab Quran dia adalah dia sebutan. Okey, so kita akan terus pada subjek kita minggu ni lah. Ini yang kita subjek minggu ni, kita masuk bab mim. Okey, nun kita dah settle, kita dah belajar. Okay, tulis nun mati dan tanwin dah selesai kan. Okay, kita dah selesai, kita nak recap balik. Bila saya sebut perempuan terus ingat, jangan semak-semak buku lagi. Patutnya perempuan dah mesti up to date sama je. Apa saya sebut perempuan boleh tahu benda tu. Okey. Kita dah belajar nun mati dan tanwin. Kenapa ada tanwin? Kenapa nun tu sama level dengan tanwin? Sebab dalam tanwin ada huruf nun, nun yang tersembunyi tak nampak. Dia duduk dalam sebalik tanda simbol tanwin. Okey. Dan bila kita kata nun mati dan tanwin tu, kita boleh bagi pada kategori izhar. Izhar halki. Kenapa dia halki? Sebab huruf tu datang daripada area halkum. Ada 6 huruf kan. 2 ikut level. Lepas tu kita ada apa? Kita ada iklab. Bila nun mati dan tanwin jumpa dengan huruf, sebiji huruf ba. Itu nama dia iklab. Lepas tu kita jumpa ifak hakiki. Kita jumpa huruf ifak hakiki. Paling banyak sekali. Ada 15 huruf. Okay. Kalau perempuan hafal tu, ambil hafal yang sikit-sikit macam izhar 6, iklab 1, idgham ma'al gunnah 4, idgham bila gunnah 2. So baki daripada 28 huruf hijaiyah tu semua duduk dalam ifak. Okay. So kita belajar ni ifak 15 huruf. Okay, dah 15 huruf tu ada level-level dia pula. Ifak tu macam tersembunyi lebih sikit, senang nak sebut ke, susah nak sebut ke, sebabkan berpandu pada huruf tu sendiri. Ketebalan huruf tu. Kalau huruf tu tebal, dia punya dengung pun akan jadi tebal. Kalau huruf tu rendah, istifal, so dengung pun akan jadi rendah. Pun ada. So benda ni semua kita kena kawal semua. Kawal udara, kawal suara, kawal dengung, lidah kita kat mana. Sebab jangan ingat baca Quran ni mudah. Kalau kita macam perempuan dah belajar ni, perempuan mesti tahu. Oh selama hari ni aku tak belajar ni, kita ambil mudah. Tapi bila dah belajar, kita akan lebih aware, kita rasa lebih kita lebih menghargai Quran tu. Rupanya nak baca Quran ni bukan senang-senang macam tu je lah maksudnya. Kan? Sebab tu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Bila orang tak ada ilmu, dia akan buat benda tu macam lekeh macam biasa je. Tapi bila orang ada ilmu, benda sikit pun dia ambil take care betul-betul. Dia jaga betul-betul. Dia ambil tahu tentang benda tu. Okay? So ada satu lagi, nun mati dan tanwin, jadi jumpa idgham. Kategori idgham. Idgham pun ada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ma'al gunnah tu siapa? Ya, waw, mim, nun. Lepas tu kalau bila gunnah, lam dengan ra. Okey, idgham tu sendiri pula dia terbagi pula pada dua. Idgham kamil, idgham naqis. Apa maksud kamil? Masuk 100% sempurna. Idgham kan maksud idgham tu masuk, memasukkan. So bila kata idgham kamil ni masuk dengan sempurna. Kalau idgham naqis masuk tak sempurna, punya 50-50. 50 bunyi dengung, 50 bunyi ya. Ikut huruf yang dijumpa tu lah. Kalau kita ma'al gunnah kan. Kalau
dia jumpa dengan waw, 50 bunyi dengung, 50 bunyi huruf waw. Situ dia dorang nafi sebab 50-50. Kalau kami 100%, sebab tu hurufnya 100% masuk, dia ada letak sabdu kat atas tu. Senang kita nak cam. Nun ada sabdu, mim ada sabdu. Kenapa dia ada sabdu? Sebab dia punya sama, sifat huruf tu sama. So dia boleh masuk ngam-ngam 100%. Sama juga idgham bila gunah pun dia letakkan lam ada sabdu, ra ada sabdu. Sebab apa? Dia masuk dengan 100%, yang mana bila dah masuk 100%, bunyi nun tu dah tak ada. Jangan min rabbihim. Ada je orang baca tu lagi, min rabbihim. Sedangkan mir rabbihim dah masuk 100%, tak ada dalam nun tu. Dah masuk terus pada ra. So puan kena faham bab tu. So bila puan dah faham, dah clear. So baca Quran pun mesti macam tu lah. Mestilah kalau kata bila guna masuk 100%, bunyi pun 100% dah masuk. Jangan terlambat lagi. Okay. Tolong mute siapa? Laili. Okay, so hari ni kita akan masuk huruf mim sakinah. Okay, mim mati. Kita masuk ke mim mati. Kenapa mim mati? Sebab apa? Mim ada sama level dengan nun. Ni jadual ni kan sama dekat nun pun ada. Cuma tukar colour je. Ni Laili off ni speaker. Okay, kata nun dengan mim, ini sifat sama. Apa ada kat sifat, apa ada kat nun, mim pun ada. Sama. Semua sama. Apa yang beza? Dia punya makhraj. Khashim semua sama ada. Kalau nun daripada alisan, mim daripada asyafatain, daripada dua bibir. Itu beza dia tu je. Lain semua sama. Okay, kita tengok asal kita kenapa mim dengan nun ada masuk kategori. Okay, hari ni kita masuk mim. So nun mesti dah clear. Tak ada masalah kat situ. Okay, hari ni kita masuk mim. Mim sakinah atau mim sukun, dan kita besok orang boleh sebut mim mati. Itu sama je. Tak payah argue. Tak payah nak bergaduh dengan orang. Kata saya sebut mim sakinah lah. Bukan mim sukun ke? Mim mati lah. Tak payahlah sebut semua. Sebab benda tu sama je. Itu adalah istilah saja. Okay. Tapi ini sebab kita letak mim sakinah sukun ni sebab ni adalah bahasa buku. Buat dalam buku. Buat dalam buku tak boleh mim mati. Mim mati tu kita yang sebut. Kita jadi cakap biasa-biasa kan. Okay, bertemu huruf hijaiyah. Okay. Bila mim mati atau sukun ni jumpa dengan huruf hijaiyah yang 28 huruf, 29 huruf tu, apa yang berlaku? Dia terbagi pada 3 kategori. So kita fokus pada mim pula. Nun, settle nun dah settle dah. Jangan confuse Nun, mim. Sekarang kita mim pula. Tapi mim ni bila kita dah belajar nun, insya-Allah mim ni senang je sebab dia benda lebih kurang sama je. Dan dia lagi sikit. Dia tak complicated pun. Okay? So bila kita fokus pada mim pula, mim tu kat mana? Kat bibir. So bila bibir, apa-apa huruf ikut bibir, bibir. Itu tempat dia. Okay, daripada situ keluar ifa' syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Nama semua sama. Ifa', nun pun ada ifa'. Kat nun pun ada idgham. Dekat nun pun ada izhar. So kepala nama ni sama je. Belakang je tukar. Kalau puan nak menghafal tu, so belakang je tukar. Syafawi. Tambah belakang je. Kat sini tak ada lah iklab. Sebab pun dia dah sama dengan kategori ifa' ni. Cara sebutan dia sama. Okay. Okay. Apa dia? Mim sakinah tu suka mempunyai ciri yang sama seperti nun sakinah dan sukun kerana kedua-duanya memiliki suara yang keluar dari pangkal hidung. Ada khayshum yang mengeluarkan suara dengung, gunah. Ia dikaitkan dengan perkataan syafawi yang bermaksud bibir. Sebab tu nama dia izah syafawi. Ifa' syafawi. Idgham syafawi. Sebab apa dia apa? Bibir. Mim adalah huruf yang keluar melalui pertemuan dua bibir. Kita sebut mim kan dua bibir tu melekat, dia tak ada macam nak sebut mim tapi satu je bergerak. Memang tak jadilah, dia mesti tutup. Ini pertemuan dua bibir. Sebab tu nama dia syafawi. Dia segi nama, bagi clear nama. Okey, kita tengok yang pertama. Ifa' syafawi. So ini gambar rajah sama je. Cuma itu gambar rajah belah sini kan nun. Ni kita tukar sini pula. Tukar. Okay, sini. Gambar rajah tu ke mim nanti ada dua bibir. Letak warna merah ni. Dua bibir. Sekarang dia kata, kategori ifa' syafawi. Ifa' maksudnya sembunyi. Istilah semua sama je. Apa yang dekat nun sama je. Ifa' kan tersembunyi. Samalah. Ni pun ifa' maksud sembunyi. Beza dia tambahan syafawi ni je. Bibir. Kalau itu kan ada ifa' hakiki. Izhar halki kan bunyi macam tu sebab apa huruf tu dekat dua halkum, yang hakiki tu dah hakikatnya. Sekarang ni bila untuk mim ifa' syafawi sebab bibir, itu je lah beza dia bibir tu je. Manakala dari segi istilah ialah
mim yang tidak berbaris. Mim tidak ada baris bertemu dengan satu huruf saja iaitu ba. Biji je ba. Yang berbaris dalam dua perkataan. Maknanya mim mati jumpa ba. Biji je dah. So nama dia ifad syafawi. Nak hafal tu senang sangat sebab urut satu je. Hendaklah dibaca dengan dengung dan kadar dengung yang sempurna, dengung yang panjang atau dua harakat. Kan kita katakan dengung tu ada guru dia tahu dua harakat tu dia boleh agak dua tu macam mana. Kalau macam saya ada setengah guru dia nak dengung yang panjang, tak cukup. Panjang lagi. Bergantung pada guru tu. Ataupun ikut pada kadar dua harakat. Sebab biasa tu kata ulama contemporary dia letak dua harakat. Kalau ulama zaman dulu yang awal lebih pada guru tu sendiri tetapkan dia bunyi tu panjang tak panjang. Okey, sebab apa kalau ikutkan macam harakat ni lebih pada guna pada untuk mat lah, hukum mat. Mat jaiz, mat wajib tu kita guna harakat. Tapi untuk dengung setengah guru guna harakat, setengah guru tak guna. Tapi yang penting dengung tu mesti panjang. Dia tak boleh anna tak sempat. Anna itu sebenarnya. Sebab tu kita dari segi teori ni tetap tak ni sangat. Sebut tu, itu yang penting. Okey. Keadaan mulut yang tertutup dengan ringan tanpa tekanan dan keadaan diam. Tidak ada lubang di antara dua bibir kerana itulah kaedah menyebut huruf mim. Kaedah dia sama macam iklab. Kalau tengok cara macam adalah sama seperti iklab. Sebab tu bila orang tanya adakah iklab dengan ifad syafawi sama? Ya sama, memang sama. Sebab dia jumpa pun huruf ba. Cuma masa nun mati dan tamim tu dia tukar pada mim kan. Ini dah tukar lah, dah dia memang dia sendiri tu mim. Sebab tu dia adalah sama. Cara nak sebut pun yang ringan saja, jangan itu kemam, dia tak nak kemam. Letak je bihum contohlah. Tak ada lubang. Kalau sebelum kita belajar masuk kertas apa kan. Kalau kita nak buat satu helai kertas tu, kita tak boleh nak buat satu helai kertas senipis mana. Dan mulut kita pun takkan nak buat senipis tu. Kita akan tenganga lebih pula. So nanti dia akan jadi ifak ke apa tu, tak boleh. So kekal kalau macam biasa, ifak pula. Bukan jadi idgham ke apa. So keadaan dia just letak aja ringan. Tapi lama lah, jangan dengung itu dah soalan macam tak ada dengung. Itu itu cara nak baca. Okey. Contoh kalimah. Contoh kalimah. Ni nanti jumpa satu huruf je, huruf dia adalah ba. Okay. Ada dengung. Kita buat hijau sama je macam cerita yang nun tu, ada dengung kita write lah warna hijau. So standby. Bila jumpa mim, jumpa dengan huruf ba. Contoh dia kan ni kalimah tu. Ada pertemuan hukum dekat mana? Mim mati jumpa ba. Dia masih biji ba saja. So area sini make sure kena dengung yang sempurna. Ramai orang tak dengung, tak sempat. Dia baca laju je. Tarmihim bihijarah. Tarmihim him. Dengung yang panjang dan letak saja. Jangan tarmihim bi. Kalau kita buat kuat, dia bunyi macam meletup pula nak buka balik mulut tu. Sebab ba kan kena buka mulut. Mim tutup, ba tu nak buka. So bila kita lampau kuat sangat mim tu, kemam sangat, dia akan bunyi meletup pula nak buka tu. Tarmihim bi. Macam tu dia. Kan tak boleh lah Quran tak ada rasa teruk tu bunyi dia. Mana ada. So dia akan bunyi tarmihim. Letak je. Him bihijarah. Itu cara nak bunyikan untuk Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ustazah Aimi nak celah sikit nak ni kalau kita perasan kan Ustazah, yang kita perasan lah mim dengan ba tu bila kita tak rapat mulut letak macam Ustazah cakap tu, dengung dia tak masuk hidung dengan sempurna Ustazah. Cuba buat dulu. Kalau kita renggangkan kita tak boleh renggang, kita kena letak. Ya betul Ustaz. Tak ada renggang. Kan kadang-kadang ada yang cakap buka sikit kan selai kertas kan. Kita tak terima tu dah. Bila kita buka selai kertas tu, dengung dia takkan masuk dalam hidung dengan sempurna. Tapi kalau kita letak macam Ustazah cakap tu, dengung dia akan masuk dalam hidung dengan sempurna. Itu yang Amy nak lebih tahu pasal buka tak buka tu. Itu je Azhar. Tu okey. Sebab tengah duk cakap tiba-tiba. Betul lah, saja nak kacau kat lama nak cakap dulu Azhar. Okey. Okey sekarang ni itulah maknanya cara nak dengung tu kita kena letak. So bila ada
Maknanya bila mim dengan ba tu memang tak ada udara lah. Tak ada ruang. Kita macam Bito tadi kan. Tak ada ruang. Tidak ada lubang di antara dua bibir. So dengung dia dengung yang sempurna. So kita boleh tutup. Macam tadi. Mana tadi? Tanmihim dia. So kita ambil sampel lain. Wa anihkum. Ini pun satu lagi tadi. Ini satu lagi hukum. Ini mati gambar. Wa anihkum bainahum bima bainahum. So kena dengung, sempurnakan dengung tu. So dengung dia panjang lah. Kalau dengung tak panjang, bainahum bima. Dia cepat sampai tak sempat dia nak keluar. Bainahum bima. Sebab tu ramai yang orang tertinggal sini sebab apa? Dia fokus pada nun. Dia dah belajar nun mati dan tanwin, so dia fokus pada bunyi dengung kat situ je. So bila dia jumpa mim dengan ba, dia tak dengung pula. Sedangkan mim pun ada sifat dengung. Bila jumpa dengan ba, kena dengung. So dengung pun dengung yang sempurna. Bainahum bima. Bainahum bima. Kat sini pun ada dengung lagi. Kita dah belajar ifak hakiki. Anzala. Dan nak dengung pun, kita punya lidah jangan kena standby saja. Anzala. Dah dengung. Anzala. Baru. So sini semua dengung-dengung yang panjang. Sini ada satu dengung. Sini dengung. Sini dengung. So bila kita nak baca, kena berhati-hatilah. Mana yang dengung, semua dengung yang panjang. Tak boleh baca dengung cepat. Anzala. Tak sempat. Okey. Kita tengok yang ini. Bila kita nak cari hukum, kita cari hukum nun mati. Bertemu kata nun mati untuk kategori ifak syafawi. So kita carilah bila kata ifak syafawi, fokus pada mim saja. Itu kita cari mim, ada tak mim. Contohnya contoh cara nak cari hukum kan. Tengok mim. Mim ni kosong. Dia jumpa siapa? Dia jumpa huruf ba. Dia mesti akan jumpa huruf ba. Bila jumpa huruf ba, adalah hukum berlaku kat sini. Ini adalah hukum ifak syafawi. So kat sini kena dengung. Falana. Jadi hamzah tadi tu putus bunyi. Falana liyannahum bijunud. Contoh di sini kan. Falana, yang falana ke bunyi jenis malas tu ataupun falana itu langsung tak tekan. So bisa tekan syiddah. Falana liyannahum bijunud. Hum bijunud, dan letak dengan ringan. Sebab macam Amy cakap tadi tu, kalau kita ada ruang buka, memang betul kalau kita ruang buka, kita pun tak boleh nak kontrol selipis seselai kertas, susah nak buat. Kita mesti terbuka terlebihnya. Kalau terbuka lebih, falana'tiyannahum. Macam mana bunyi tu? Hum bijunu. Bunyi kan macam pelik bunyi dia. Hum. Kau terbuka. Hum bijunu. Memang betul lah Amy cakap tadi, dia tak masuk ke hidung. Sebab udara dah terkeluar ke mulut. Hum bijunu. So mana dengung tu? Kalau tutup, udara kat dalam tu dia pergi naik ke hidung. Falana'tiyannahum. Tutup mula, udara yang kumpul kat area depan ni, dia akan naik ke hidung. Kalau kita buka tadi, kalau kita nak kontrol kata selai kertas, mustahil selai kertas kita nipis sangat, luka bibir pun kalau kita nak masuk pun kalau terlampau nipis. Kita mesti akan terbuka sikit kan. So terbuka tadi tu dia bunyi tadi tu. Falana'tiyannahum. Kan tak tutup, bunyi dia memang tak ada dengung. Ke dengung pun bunyi dengung yang seorang macam dibuat-buat. Hum bijunu. Tak boleh. So memang bunyi dia pun pelik pun. So bunyi dia bukan macam tu. Okey. Kalau yang ni rabbuhum bidzambihim. Sini dengung iklab. Sini dengung ifat syafawi. Tengok dua-dua ni. Ni mim jumpa ba, ni nun mati jumpa ba. Kan kita belajar. So dua-dua jumpa ba. So adakah cara dia sama? Rabbuhum bidzambihim. Sama je. Rabbuhum bidzambihim. Dua-dua letakkan bibir secara ringan. Jangan kemam. Rabbuhum bidzambi. Dah meletup-letup bunyi dia. Dan kita pun dah tersangkut-sangkut nak nafas macam mana tu. Rabbuhum bidzambihim. Kalau jenis yang kata terbuka tadi, kalau jenis satu kertas, tapi sebab kita pun tak boleh nak buat satu kertas, kita makan lebihnya. Rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Kan macam pelik bunyi kan. Dia memang salah pun tak boleh. Okay? Bukan kalau guna kaedah satu memang betul-betul selai kertas, mungkin boleh lah kalau orang boleh buat. Tapi kita ni manusia susah nak kontrol. Nak kata buka sikit tu akan ternganga. Kita suruh buka a, i, u pun jadi a, i, u.
Itu dah memang suruh terbuka pun melampau-lampau. Ini kan pula yang nak satu selai kertas. Sebab tu ulama yang zaman dulu, ulama awal, dia tak guna kata kaedah satu selai kertas tu. Tapi maksudnya selai kertas tu sebenarnya bukanlah maksud selai kertas betul-betul terbuka. Dia maksud dia ringan. Selai kertas sangat nipis. Maksudnya dia ringan lah, letak saja. Jangan kemam je lah beza dia. Jangan kemam. Okay, lepas tu kita dah satu lagi kita akan masuk kategori idgham. Tadi ifak, jumpa huruf sebiji je, ba. So kita masuk idgham pula, idgham syafawi. Sama juga, belakang dia syafawi sebab dia bibir. Maksud idgham sama je, idgham masuk, gabung, campur. Istilah ni perempuan benda yang sama je, dengan nun ada, mim pun sama je. Cuma belakang je tukar, syafawi. Manakala dari segi istilah ialah menggabungkan mim sakinah tu sukun ke dalam mim. Maksudnya mim masuk mim yang berbaris dengan dalam dua perkataan. So dia jumpa dia juga. Mim jumpa mim. Dia jumpa sejenis dengan dia juga. Okey. Hendaklah dibaca dengan dengung paling sempurna. Yang tadi itu sempurna je. Jadi paling sempurna sebab dia sama-sama jenis. Ataupun kategori dua harakat. Dalam keadaan merapatkan kedua-dua bibir dengan sempurna dan ditekan udara ke pangkal hidung, idgham kamilnya masuk 100%. Juga dikenali dengan idgham mislain sorin. Kita belajar semua kan idgham mislain sorin, idgham syafawi, semua benda tu istilah yang sama saja. Okay, sebab cara baca dia tetap dia sebenarnya bila tu idgham, nak tutup mulut tu kena bagi lebih tekan sikit daripada yang tadi tu ifak tu. Ifak tu macam ringan. So kalau mim dia sama-sama ngam dengan dia, bolehlah dirapatkan dengan betul, dengan sempurna. Okey. Ni contoh kalimah. Mim jumpa dengan mim, mim mati jumpa dengan huruf mim. Dan mim dia pun dia ada bagi sabdu. Maknanya apa maksud tadi sabdu kita dah belajar tadi? Idgham kamil, masuk dengan sempurna 100%. Okey, memang dengung lah. Ni dengung. Okey, ini contoh kalimah. Ini kalimah dia baca. Kalau kita nak cari hukum, tengok mim. Mim ni kosong kan semua ada baris, semua ada baris. Mim ni kosong. So bila mim kosong dia jumpa siapa? Dia jumpa dengan huruf mim juga. So mim adalah sama jenis. Mim dengan mim. So kat sini pun banyak ada berlaku hukum kat situ. So nama dia hukum dia idgham syafawi ataupun idgham mislain sorin. So bila ada jumpa dengung, ada jumpa hukum, maknanya kita kena dengung dengan paling sempurna. 100%. Dia macam mim sabdu lah, sama lah. Dengan paling sempurna. So nak tutup mulut, ini kena tutup lah betul-betul. Macam tadi ba tu dia ringan. Sebab dia ba kan, marat kan sama. Cuma kaedah untuk ba ringan saja. Kalau mim boleh rapat ketat. Untuk dapatkan bunyi 100% tu. Allazi at'amahum min ju' at'amahum at'amahum. Kalau ringan beza. At'amahum min ju'. Dengung yang paling sempurna. Sebab huruf dia sebiji pun, mim je. So untuk mim ni tak ada banyak kerenah sangat nak hafal. Kalau ifak jumpa ba sebiji, kalau idgham mim sebiji, itu je. So cuma cara nak bunyi tu, nak dengung tu. So ni dengung yang paling sempurna, so kena kuatlah bunyi dia tu. Qala lahum Musa. Kalau ringan, qala lahum Musa. Tak boleh lah sebab dia kita bukan huruf yang ringan, dia adalah huruf mim. Sama jenis pula tu. So 100% masuk. Qala lahum Musa antum mulqun. Yang penting dengung tu panjang. Kalau kita tekan tapi dengung tu pendek, cepat je pun tak jadi. Qala lahum Musa antum mulqun. Tak sempat. Belum apa-apa dia dah jalan. So tak boleh, sempurnakan dia. Sebab dia kata ni paling sempurna dengung yang panjang. Contoh lagi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ni lahum. Dengung lama. So kena sempurnakan mim tu. So rapatkan bibir tu. Jangan ringan. Kalau ringan jadi ba. Dia tak boleh. So bezakan bunyi dengung tu. Ni sempurna. Nun sabdu. Anna lahum. Ini nun sabdu dengan ni sama level dia punya paling sempurna. Dia punya level dengung tu sama. So dia punya kata jangka masa jarak tu pun mesti sama. Anna lahum
ma fil ardi jami'a. Ardi. Nah, kita dah tekan dah hajar itu, jangan ardi. Ini huruf yang rendah, tapi ni huruf ni tafkhim. Ardi. Bunyikan takrif untuk ra tu. Yang ardi, tu salah tu. Dah hilang pula ra. Okey. Sebab ni sangat senang, nanti perempuan kalau rasa macam harga lagi tak ingat ke apa, akan tengoklah nota tu. Dia tak ada susah pun. Sebab perempuan dah faham nun mim memang senang je. Okey. Sekarang izhar syafawi. So izhar ni paling banyak lah. Sebab tadi kan satu sebiji je. So baki tu semua duduk dalam izhar syafawi. Kalau kategori nun mati dan tanwin, huruf yang banyak dekat mana? Kat ifak kan? Ifak hakiki yang ada 15 huruf. Tapi itu baru 15 je. Tapi untuk mim mati ni pula, yang paling banyak dekat izhar syafawi. 26 huruf semua duduk kat situ. Tolak 2 tadi je. So ini semua duduk kat sini lah izhar ni. Okay. Izhar maksudnya terang, jelas, nyata. Istilah semua sama je. Syafawi tu lebih. Manakala dari segi istilah ialah menzahirkan sebutan mim sakinah atau sukun tanpa penambahan dengung. Ya, kita dah guna istilah baru tanpa penambahan dengung, bukan tanpa dengung. Sebab mim memang ada dengung original. So kita akan guna tanpa penambahan. Ini kalau kita lebih sikit dia akan jadi dengung yang paling sempurna. Kita tak nak lah. Sebab izhar adalah sekadar original dia saja. Okey. Tanpa penambahan dengung apabila bertemu 26 huruf. Semua huruf ni. So jangan tak boleh jangan dengung yang over sangat. Dia memang tak ada. Tu kata istilah tanpa dengung tu tak tepat sangat. Dia kata tanpa penambahan dengung. Sebab original dia memang ada dengung pun. Okay, nanti orang confuse. Kata tak ada dengung. Lepas tu kenapa pula penambahan pula? Maksud jadi macam tu pula kan. So dia memang ada dengung original. Cuma tak ada penambahan. Okay. Hendaklah dibaca dengan menahan suara dari naik ke pangkal hidung bagi mengelakkan keluarnya bunyi dengung berlebihan. Okay. Ni kita kena kontrol. Supaya udara tu tak naik ke hidung, dia memang akan naik ke hidung sebab kan mim kan memang ada original. Tapi kalau over kita tak kontrol, dia akan ada keluar dengung lah. Dengung yang lebih-lebih tu. Dan biasanya dengung lebih tu apa berlaku? Kita kalau baca kan kita ada rentak kita sendiri. Kita ada lagu macam mendayu apa semua kan. Kita itu jadi panjang. Sedangkan benda tu izhar pendek je. Jangan kita rasa macam bestnya, macam lunaknya suara. Tapi salah. Tak boleh. Sebab tu kena kontrol. Bagi memastikan tiada penambahan gundah pada mim, maka bibir hendaklah dibuka semula dengan cepat setelah dirapatkan. Kalau kan lama. Bila lama je keluar dengung lah. Sebab udara tu dah banyak kat dalam mulut tu. Dia akan pergi ke hidung. Kalau pendek pun dia akan pergi hidung tapi cepat je lah. Dan mim dia akan bagi mim sukun. Kita tahu lah. Izhar kan ada sukun. Setiap kali nampak huruf yang ada sukun kan kena jelaskan bunyi dia, sifat dia. Kalau ada angin, kalau melantun. Itulah fungsikan sukun kan, sifat dia. Kita dah baca awal dulu pun, dah tahu dah. Okay, sekarang untuk mim. Okay, ini contoh kalimah 26 huruf tu. Okay, semua tak ada dengung. Ingat, tak ada dengung. Kesilapan kita apa? Selalu buat lama dia ada dengung. Itu dah jadi terbalik pula. Benda yang tak nak dengung, kita buat dengung. Benda yang tak boleh dengung, kita dengung. So tak boleh. So memang kena kontrol lah. Okay, contohnya macam ni. Ini semua kalimah. Semua kita dah sediakan semua 26. Semua ada 26 huruf tu. Okay. Cuma kita highlightkan, jangan dengung. Bila dah tutup mulut tu, kita buka dengan cepat. Contoh, lakum anhara. Lakum. Tapi mesti jangan, lakum anhara. Tu langsung tak menyempat pula lah. Mesti lakum anhara. Lakum, tutup mulut betul-betul. Lakum anhara. Lakum anhara. Kita macam tu lah, dia suka macam lewe, baca lewe. Lama-lama kita rasa macam sedap lah macam tu. Padahal ini izhar, tak boleh lama. Cepat je. Lakum anhara. Al-zam. Al-zam'an. Al-zam'an. Mati jumpa hamzah. So bunyi dia. Bunyi dia hamzah. So jelaskan. Kalau lama sangat tutup dia akan dia ada penambahan. So kita tak nak tambah tu. Sebab izhar kena kontrol. Sebab tu kita kena mahir, kena kontrol udara kita sendiri. Az-zam'an, az-zam'an, zam'an. Jelaskan, tutup mulut dulu. Mesti tutup baru buka. Ni boleh lah panjang sebab kan dengung ifak kan. Antum tamtarun.
tum tam, tum tam, tum tam, tum. Ataupun tum tam tarun. Pun tak boleh, tak sempat. Mim ni dikira sebagai satu harakat. Tum, tum. Harakat dia, bunyi dia sebiji. Antum tam tarun. Antum tam tarun. Ramai dia baca tu. Dia rasa macam tam tarun, tam. Itu lebih tu. Tam tarun, tam tarun. Hum samanin. Ini fajliduhum samanin. Fajliduhum samanin. Humsa. Amsaluhum. Amsaluhum. Itu dah lebih. Tak boleh. Mesti amsa. Macam ni. Wa antum. Dengung ni memang kena panjang sebab ifak. Settlekan dia dulu. Ini dengung. Yang ini tak boleh dengung lah. Ni izhar. So janganlah lama sangat. Wa antum hurum. Wa antum hurum. Tum. Itu lebih. Kita rasa macam sisa tutup. Lepas tu nak buka tu macam lambat sikit. Lambat tu yang keluar dengung yang lebih-lebih. Tak mau. Dia tak ada penambahan. So ini adalah semua huruf-huruf dia. Sebab apa? Saya terus pada, sebab ni perempuan boleh tengok sini. Cuma yang penting 26 huruf jangan dengung lama. Dia tak boleh. Dia boleh cepat je. Buka, tutup mulut, terus buka. Alaihim dairah. Alaihim dairah. Alaihim da'ahim. Salah, tak boleh. Lama, dia akan keluar dengung yang lebih-lebih. So tak mau. So dia punya kesimpulan untuk mim sukun 26 huruf ni semua kena tutup dengan betul. Hum. Macam ni. Kum roh. Yang syur lakum rabbukum. Kum rabbukum. Kum. Tak mau. Lebih tak mau. Ini 26 huruf tu semua sama. Kenapa saya tak pergi satu-satu? Sebab benda ni banyak sangat. 26 saya nak fokus pada huruf yang memang ada problem. Macam ni semua tak apa. Yang penting kontrol bunyi tu hum satu akad. Sebab ada je berlaku yang jenis macam kan. Ini beza ni apa? Ini dalam, ni nanti pun tengoklah nota. Ni berlaku dalam 2 kalimah. Ni 1 kalimah. 2 kalimah huruf-huruf ni. Huruf syin berlaku dalam 1 kalimah ada dan 2 kalimah pun ada. Kalau nak cari hukum nanti kan. Tapi pada huruf-huruf ni, yang bawah ni, sama je semua ni kita beri izhar je. Sama izhar syafawi. Cuma untuk huruf jim, kha ni berlaku dalam 2 kalimah. Dia dalam 1 kalimah dia tak ada. Ni dalam kategori 2 kalimah. Mesti dia sama juga mim jumpa jim, mim jumpa kha, mim mati jumpa zal, mim mati jumpa sad. Yang penting bunyi tu. In kuntum shadiqin. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Tak ada gambar, tak ada suara. Dah ada gangguan teknik. Memang ada gangguan teknikal ni. Okey. Dah okey ke? Problem apa? Okey Ustazah. Okey dah. Sudah Ustazah. Okey. Dah okey dah. Dekat mana yang dia punya problem tadi tu? Okey Ustazah, tak ada suara tadi. Kan? Sekarang Masa kat mana tak ada suara tu? Tak ada. Dia tak ada gambar, tak ada suara. Masa kat mana? Masa slide mana? 2 kalimah. 2 kalimah. Dekat sini, 2 kalimah ni. Ya. Atas lagi sikit. Atas lagi. Sini. Ya lebih kurang. Azah tengah Okey. scroll laju, tiba-tiba hilang. Okey, sekarang dah ada.
Ada dah. Ada Ada dah, Okey, Ustazah. maknanya kita kata tadi yang izhar syafawi kan ada 26 huruf. Okey, 26 huruf ni ada yang dalam kategori satu kalimah, ada kategori dua kalimah. Okey. Kita buat jadual ni bukan apa, just nak tunjuk je mana yang dua kalimah, yang satu kalimah. So tak ada apa-apa pun. Cuma yang nanti nak cari hukum, yang penting mim mati jumpa siapa. Itu je lah. Berarti 26 huruf tu kan. Okey. So bila baca kaedah yang sama, jangan baca dengan apa lama-lama sangat tutup mulut tu, nanti dengung dia dengung yang jadi panjang. Ada penambahan pada dengung. So kita tak nak tambah. Dia sharp betul-betul. Alaikum syuhuda. Alaikum syuhuda. Yang cukup sekatu je sebab dia izhar. Yang alaikum syuhuda itu kan dah lebih-lebih kan, so tak nak. So untuk 26 huruf ni kena kontrol supaya tak ada apa penambahan pada dengung yang banyak sangatlah. Tak boleh. Dia ada dah izhar. So bila izhar dengan ifak dengan idgham mesti ada beza lah. Takkan semua sama kan. So ini kita kena belajar. Kalau selama hari ni kita jenis macam tutup mulut lama-lama sangat berkeluar dengung, so kali ni tak boleh. Kita dah tahu dah, ilmu dah sampai. Bila nampak izhar syafawi mesti tutup mulut, sekadar tutup mulut untuk dia saja. Lepas sudah buka untuk pergi pada huruf yang selepasnya. Kalau tak dia akan jadi dengung yang panjang. So kita kena kontrol tu. Okay. So ni semua 26 huruf tu sama je semua. Cuma apa di diagram ni saja buat asing-asing sebab apa? Itu daripada dalam dua kalimah, ada yang satu kalimah. Ini adalah huruf-huruf yang duduk dalam dua kalimah saja. Punya dalam satu kalimah kita tak jumpa, tak ada dalam Quran, tak ada. Dia duduk dalam pattern dua kalimah. So itu tak ada isu apa-apa pun. Yang penting bila time nak cari hukum tu, mim mati jumpa siapa, mim mati jumpa siapa je lah. Dan mim dia adalah mim yang ada sukun lah. Izhar kan ada sukun, jumpa siapa je lah. Cuma cara baca tu lah, jangan lama-lama. Cuma kat sini nak highlightkan ada certain huruf, kalau kita tak kawal dia dengan betul, tengok huruf ni. Okay. Ini waw dengan fa. Dua huruf-huruf ni dalam kategori izhar. Izhar syafawi. Apa yang berlaku kat sini, kebanyakan orang, kalau orang dia tak jaga, dia tak aware lah benda ni, tak jaga tutup mulut tu dengan betul ke apa, tengok. Ini contoh. Ini mim mati jumpa huruf waw, mim mati jumpa huruf fa. Okey, kita ambil jumpa huruf waw. Kita ini contoh kalimah, kita nak cari hukum kan? Kita cari ni. Okey, ada mim. Mimnya ada sukun. Dia jumpa siapa? Jumpa waw. Kita tak ada masalah lah tu, kita tahu lah ini izhar syafawi. Isu dia masa nak baca tu. Bila kita tak tutup mulut dengan betul, alaihim, kita akan mulut tu tak sempat nak tutup, kita dah buka untuk waw. Sebab apa? Mim dengan waw kan makhraj yang sama. Daripada bibir. Waw daripada bibir, fa pun daripada bibir. So apa yang berlaku bila kita tak jaga tutup mim dengan betul, kita tak tutup terus nak buka untuk waw, sudah akan terbuka ada ruang. Bila ada ruang terbuka, dia akan jadi dengung, seolah macam dengung yang ifak. Dengung yang mim yang tersembunyi kat waw tu. Alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Perasan tak orang baca macam tu? Alaihim, bukan kata alaihim. Alaihim waladdallin. Dekat situ. Terutama pada mentor ke siapa guru Quran, make sure orang yang baca tu alaihim. Alaihim, sempurnakan mim, tutup mulut. Baru buka untuk waw. Jangan sauk sekali. Alaihim. Kalau kita sauk, apa yang berlaku? Oleh kerana hurufnya berada di makhraj yang sama, maka kegagalan merapatkan bibir dengan sempurna akan menyebabkan ada ruang kecil terbuka yang menghasilkan gunah dengung pada huruf mim secara ifak. Alaihim. Dulu kau nak kata macam idgham ke apa? Di sikit alaihim waladdallin. Wa ma amwalukum. Mulut tak tutup. Amwalukum. Wa ma tutup dulu mim baru waw buka. Amwalukum. Sebab tu kerana mim tu kena bagi penekanan sikit. Alaihim walau alaihim wala. Ramai juga yang baca tu. Tak sempat. Mulut tu tak tutup betul, terus nak pergi ke waw. Sebab apa? Makhraj yang sama. Ambil perhatian pada dua huruf ni. Yang huruf lain tu insya-Allah lah boleh sebab dia memang mungkin jarak jauh apa semua. Tapi jenis ni. Sebab dia makhraj yang sama dengan mim. Bila dia sama, kat situ ada problem dia. Kalau jumpa fa,
Walahu fil akhirah. Walahu fil akhirah. Kan dia macam ruang. Dia tak tutup mim, dia nak pergi ke fa. Hum fi. Hum fi. Walahum fil akhirah. Walahum fil akhirah. Ha, bunyi dia angin lepas kan, roh hawa. Akhirah. Walahum fi. Walahum fi. Ingat, bila waw dengan fa, kalau anda sendiri yang buat macam tu, lepas ni jangan buat tutup mulut betul-betul sebab dia kategori izhar tanpa dengung, izhar syafawi. Isu dia sebab dia dua-dua daripada makhraj yang sama. Yang lain ni lebih pada alisan. Alisan, al-haq kan. So bila jarak jauh, dia tak ada masalah sangat. Tapi jangan jengun lama, jangan tutup mulut lama tu je. Jangan tu itu isu untuk izhar tu jangan tutup lama. Sekadar tutup, buka terus. Dah siap dah untuk izhar. Tapi waw dengan fa ni. Ini sebab jenis macam tak tutup betul-betul, terus nak pergi ke waw, terus nak pergi ke fa. So inilah peringatan untuk waw dengan fa. Okay. So itu dah cerita untuk mim. Ini dah latihan lah. Tu inilah cerita untuk mim. So mim ni kita boleh cover satu hari je lah pun. Sebab benda ni dah belajar dekat nun. So cerita dia sama je. Cuma beza dia huruf mim. Ada nak cara huruf pun sangat senang. Bukan kata sangat senang. Senang hafal je lah kalau nak hafal. Tapi jenis nak sebut tu. Yang penting sebut. Okay. Ini perempuan punya latihan minggu ni. Tapi sebelum nak cakap latihan sebelum habis nak kena beritahu dulu. Tadi cakap kan sebelum kan tadi nak cakap awal orang tak masuk lagi. Okay, ini pasal report. Admin bagi report kata perempuan sejak kebelakangan ni ramai juga dia masuk kelas tapi tak isi borang. Tak isi borang kehadiran tu. Isilah, jangan tak isi. Jangan lupa isi. Sebab sejak kebelakangan ni ramai tak isi. So itu kena isi. Sebab perempuan masuk kelas sebab tengok jumlah total kat kelas dengan tu jumlah yang isi borang tak sama. So isi borang tu tak cukup pula. So isi. Dah habis kelas tu isi. Sebab apa Kak Chun ada masukkan dalam grup kan? Apa tugas tu tak ada gambar pun? Tugas tak ada gambar? Apa tak ada gambar? Ustazah kata ada Belum kerja bagi, kan belum bagi. sekarang ni? Ada dah keluar dah. Okey. Dah keluar dah. Oh dah semangat. Ya. Nak beritahu pasal ni dulu. Nanti kan dah cakap babai bagai. Lepas tu kan lupa nak beritahu. Okey, pasal kehadirannya usual lepas habis kelas isi borang kehadiran ya. Sebab lepas tu ada homework yang dah buat satu tak buat. Maksudnya dah hantar iklab tak hantar. So mana yang tak complete tu hantarlah. Suruh hantar, bagi buat kerja, bagi complete semua. Lepas tu sekarang ni cuma ada sikit je lah yang mungkin dah hantar lebih pada time tu. Cuba tepati masa Lepas tu yang lain tu okey lah kot, dah apalah. Cuma cara nak bulatkan hukum tu. Ada yang untuk kita lindung mati tu saya perasan ada patutnya kita nak bulatkan hukum mesti daripada macam ni lah. Kata kalau macam ni mim mati. Start pada mim tu. Mim mati jumpa siapa tu, itu area yang kita nak bulatkan. Bukan bulatkan sebelum dia. Sebab kita nampak ada untuk kita lindung mati tu. Kata minta apa tak? Idgham ke apa tak perasan ke ifak ni. Dia Ustazah ada tunjuk gambar ke? Tak ada keluar apa-apa Ustazah? Ada. Contoh-contoh ada. Ada kan? Ada. Mungkin, Tak ada gambar pun saya. Ada, you punya laptop lah kot. Cuba apa keluar tu masuk balik. Okey, nanti saya cuba. Cuba keluar tu masuk balik. Maksudnya macam tu lah sebab ada yang jenis kita cara nak bulat tu. Dia bulat ke depan. Mana kata dekat sini hukum mim mati, dia pergi bulat pada hamzah ni. Hamzah jumpa mim mati. Bukan macam tu. Dia mesti hukum tu. Mim mati jumpa siapa. Nun mati jumpa siapa, tanwin jumpa siapa. Cara nak bulat tu. Kalau salah bulat, salah nanti cara nak baca tu. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi pada latihan tu. Tak apa, puan mana yang tak dapat nanti dia boleh tengoklah recorded kan. So kita mengejar time ni. Okey, sekarang ni ini perempuan punya latihan seperti biasa. Yang macam perempuan buat untuk nun mati dan tanwin. Sekarang ni buat untuk mim pula. Okey. Ini tadi tugasan hari ni. Ini tamat dia 25. Yang make sure hari Sabtu pukul 12. Itu terakhir sekali. Okay, arahan dia pilih 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kali 2, 12 lah. Pilih 12 huruf yang mewakili izhar syafawi. Izhar kan dia dapat 26. Perempuan ambil 12 je. Dan berikan contoh-contoh kalimah yang menggunakan hukum mim mati. Hukum mim sakinah.
bulatkan pertemuan hukum tersebut. Nak bulat tu lah, make sure mim mati jumpa siapa. Area tu nak bulatkan, bukan sebelum dia. Tu salah bulatkan, salah pula dia punya hukum. Bukan salah hukum, tak ada hukum pun. Bukan cara macam tu. Okey. Tugasan pertama ni 12 huruf apa-apalah pilihlah daripada 26 tu untuk izhar syafawi. Okey, yang kedua pilih dua kalimah, contoh untuk ba satu, untuk ifat syafawi, satu lagi untuk idgham syafawi. Oleh kerana dia huruf sebiji je, so kita minta dua sampel lah, dua kalimah, tak kisahlah dia dalam satu kataan ke dua kataan pun tak kisah. Yang penting mim mati jumpa ba, mim mati jumpa mim, tu je lah. Okey, oleh kerana huruf ni sebiji je, kita minta lah dua sampel. Kalau mim pun dua sampel. Macam huruf ni kan banyak, 12, jadi satu cukup lah, satu wakil satu je, tak kisahlah apa huruf pun. Yang penting bulatkan. Itulah kisah minggu ni ada pasal tentang mim. Harap perempuan kalau tak faham lagi, tengok nota. Kadang kita tengok je kadang line tak ada lah apa tadi kan. Tiba-tiba line putus lah apa benda. Tengok balik nota, lepas tu tengok balik lah video nanti Aliza up kan. Tengoklah balik. Ada perempuan pun ada yang tak hadir apa tu kan. Nanti tengoklah balik. Yang penting praktis. Praktis nak sebut tu. Jangan melangut tengok tapi tak buat. So kalau kita tak ada guru talaki lagi, belum ada jumpa apa-apa guru belum jumpa lagi, cari kita ada mentor-mentor ni, ada kawan-kawan, mungkin pun ada kawan yang rasa perempuan dia memang boleh baca dengan betul, cuba semak dengan dia. Adakah saya baca mim ni, kalau untuk mim ni dengung saya lama tak? Tutup lama sangat tak? Sebab mim suka izhar ni yang banyak orang buat silap. Sebab dia bunyi dengung tu, dari tu yang inilah. Jangan bunyi new, tutup betul-betul. Kemaskan bunyi kan untuk mim, jangan lama-lama. Ini semua huruf tak boleh lama. Tutup je sekali terus buka. Idza antum qalil. Dengung lain semua dengung panjang, mesti dengung panjang. Dan antum salah. Ada sifat rakhwah. Idza antum qalil. Macam ni contohlah kan. So tum ko. In kuntum ghairu. In kuntum ghair. Contoh. Kuntum ro. Fa minhum. Ni pun izhar nun. So nun sukun, mim sukun dia sekali je. Jangan fa minhum. Dah jadi panjang-panjang. Sebab apa kita memang tak ada panjang, kita kena kontrol. Sebab lama je dia akan keluar dengung. Sebab dia dah original ada. Macam kalau kita pergi tambah pula, tak salah lah dia punya kaedah tu. Izhar adalah satu harakat sahaja. Okey. So, dah selesai lah untuk kategori untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan tengoklah apa cara sebut minggu ni, yang kita tengok apa yang perlu di highlight. Tapi yang penting cara sebut minggu ni mesti kena praktis. Sebab itu benda yang memang dah selalu sangat buat, jangan buat. Tak boleh, benda salah tu. Okay, yang kategori cara sebut minggu ni. So nota ni kejap lagi saya sharekan. Perempuan buatlah homework ke apa benda puan nak buat yang patut yang perempuan buat tu. Okay. So saya stopkan share ni dulu. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah perempuan cuba faham, cuba faham dan cuba praktikkan supaya perempuannya kualiti bacaan Quran tu ada peningkatan. Jangan side level sama je, tak mahu nak sama-sama. Tak boleh. Sebab kita memang kena ada peningkatan. Walaupun sikit. Kalau ada apa-apa kita tak boleh koyak. Ada kita tak koyak kalau ada apa-apa je. Okey, untuk tu saya stopkanlah kelas ni. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara, line tak elok ke apa benda pun tak tahulah kan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Okay, yang penting terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, cepat sembuh.